Salam sejahtera dan salam muhibah. Anda bersama saya, Heng Wai Ling. Tajuk utama pada hari ini, pandemik COVID-19 dalam mendorong kerajaan Malaysia membangunkan aplikasi atau platform mengesan konten untuk memudahkan pihak berkuasa mengesan pergerakan rakyat dengan tujuan memutuskan rantaian jangkitan pandemik, iaitu aplikasi MySejahtera. Orang ramai kini boleh menggunakan aplikasi MySejahtera untuk mendaftar dan mengawal kemasukan pelawat ke permis perniagaan, dapat pembinaan, kilang dan pejabat. Untuk penerangan secara lanjut, saya akan serahkan kepada wartawan yang bertugas. Silakan Encik Ahmad bin Said. Terima kasih Saudari Heng Wai Ling. Kerajaan telah memperkenalkan aplikasi MySejahtera pada April lalu sebagai usaha kerajaan membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 di negara ini dan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan pada ketika itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pendaftaran dan pengawalan kemasukan pelawat secara berstruktur itu boleh dilakukan menerusi fungsi tambahan dalam aplikasi berkenaan yang dikenali sebagai MySejahtera Check-in. Katanya, fungsi tambahan dalam aplikasi MySejahtera itu akan membantu kerajaan dalam pengurusan dan pengawalan jangkitan wabak COVID-19 sewaktu pengoperasian semula ekonomi negara. Saya, wartawan Ahmad bin Said, menyerahkan kembali kepada Saudari Heng Wai Ling di bilik berita. Penularan wabak COVID-19 secara global telah menjangkiti lebih 4.7 juta manusia dan mengakibatkan kehilangan lebih 300,000 nyawa setakat ini. Selain itu, penyebaran jangkitan coronavirus juga dalam mengubah corak kehidupan manusia serta merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Untuk tidak membuang masa, kami menjemput Ustaz Maslan bin Abdul Manan tentang hubungan antara manusia dan agama yang berhubung kait dengan aplikasi MySejahtera. Silakan Ustaz Maslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dan terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana telah sudi menjemput saya dalam memberi sedikit penerangan secara ringkas dalam pandangan Islam tentang hubungan antara manusia dan agama yang boleh dikaitkan semasa pandemik ini. Berhubung soal ini, dalam agama Islam terdapat beberapa riwayat yang dijadikan sebagai sandaran bagi anjuran tersebut. Antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Al-Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Lalu baginda berkata, maksudnya sesungguhnya ia adalah azab yang Allah hantar kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat pada orang yang beriman. Tidak ada seorang pun saat berlakunya taun lalu dia duduk di negerinya dengan penuh kesabaran dan mengharapkan ganjaran pahala. Dan dia tahu bahawa dia tidak akan ditimpa musibah melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan buatnya, melainkan dia akan mendapat ganjaran pahala orang yang syahid." Merujuk pada hadis tersebut, kita berpandangan bahawa masyarakat perlu keluar untuk menyara kehidupan keluarga dan bekerja. Atas maksud itu adalah wajar dan perlu diwujudkan satu mekanisme bagi mengetahui keberadaan masyarakat dan dapat dikenal pasti sekiranya lokasi yang dihadiri oleh orang ramai tersebut terdapat wabak COVID-19 ini. Maka wujudlah aplikasi MySejahtera yang bernas ini dan dijadikan panduan serta digunakan oleh semua orang dalam mendepani wabak ini. Dan saya kira ini merupakan mekanisme yang perlu diteruskan sampai bila-bila. Akhir sekali, saya ingin menambah bahawa kita dituntut untuk kekal di dalam rumah bagi mengekang penularan wabak tersebut. Dan inilah yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah SAW yang menyebut, maksudnya apabila berlakunya ia di suatu kawasan dan kamu berada di tempat tersebut, maka janganlah kamu keluar
melarikan diri daripadanya. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menjemput saya. Pada dasarnya, maklumat yang dikemukakan akan digunakan untuk membantu KKM merancang dan melaksanakan tindakan yang sewajarnya. Oleh itu, pengguna aplikasi MySejahtera harus bersikap jujur semasa menghantar maklumat bagi membantu KKM memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Berikut memaparkan cara penggunaan aplikasi MySejahtera bagi kemudahan anda serta kepentingan sistem nilai dan etika yang berhubung kait dengan aplikasi MySejahtera. Peranan sains dalam kehidupan yang ada pada aplikasi MySejahtera amat penting pada hari ini bagi membendung penularan COVID-19 sekaligus membentuk imuniti berkelompok, herd immunity. Kerajaan menyasarkan 80% populasi Malaysia diberikan suntikan vaksin sebelum akhir tahun ini menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kerajaan melancarkan program pendaftaran vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera bagi memudahkan pelaksanaan program imunisasi itu. Seterusnya, aplikasi MySejahtera juga menunjukkan bilangan kes COVID-19 dan perincian harian kes positif COVID-19 baharu mengikut negeri yang dikemas kini pada setiap hari. Terdapat 5 tahap atau kategori jangkitan melibatkan pesakit COVID-19. Berikut adalah data pesakit baru yang disahkan positif berdasarkan kategori tersebut. Secara ringkasnya, aplikasi MySejahtera memainkan peranan sains dalam membantu kerajaan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan seterusnya menangani wabak COVID-19. Ia juga membantu individu mengenal pasti tahap kesihatan mereka sepanjang penularan wabak COVID-19 dan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Aplikasi MySejahtera dapat membantu individu mendapatkan bantuan kesihatan dan tindakan yang perlu diambil jika dijangkiti COVID-19 serta mengenal pasti hospital dan klinik terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan COVID-19. Pada masa yang sama, ia membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mendapat maklumat awal untuk mengambil tindakan yang cepat dan berkesan. Orang ramai boleh mendapat informasi yang lebih lanjut di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun boleh menghubungi MySejahtera Helpdesk untuk mendapatkan maklumat lanjutan.
Rakyat Malaysia haruslah menjaga hubungan baik dengan manusia, agama dan manfaatkan kemudahan teknologi serta menjaga etika semasa penggunaan aplikasi MySejahtera. Sekian berita pada hari ini. Terus patuhi SOP, kita jaga kita. Saya Heng Wai Ling. Salam hormat dan semoga berjumpa lagi.